Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Mak Limah nak terangkan tentang latihan yang anak-anak kena buat. Mak Limah buat rakaman latihan yang kita perlu selesaikan bagi anak-anak yang tak sempat siap hari itulah. Okey, kita tengok latihan muka surat 111 sehingga 113. Okey. Ni dia suruh buat, dia suruh kita selesaikan. Ada banyak step dekat sini Okey, sebelum tu Mak Limah ambil pen sekejap. Okey, dekat sini dia kata soalan pertama, Hamidi kumpul 23 stand Malaysia dan 9 stand Singapura. Okey, bila soalan ni dia tanya tentang sebuah cerita Hamidi yang mengumpul stand. Bila kita nak buat soalan ni, apa yang kita perlu cari adalah kita perlu dapatkan maklumat utama dia adalah nombor kat sini, bila jumlah. Okey, kita ada 23 stand Malaysia dan kita ada 9 stand Singapura. Ini adalah maklumat penting masa kita nak buat penyelesaian bagi soalan yang berbentuk penyelesaian masalah. Okey, pertama kita dapatkan dulu dia punya jumlah ataupun data dia. Yang kedua, kita kena tahu kata kunci bagi soalan ni. Kata kunci dia. Sebab kita nak tahu dia ni operasi apa? Operasi tambah ke operasi tolak? Okey, kalau kita tengok apa soalan di sini, berapa stand semuanya? Okey, ni semuanya ni adalah kata kunci. Kalau anak-anak ingat yang Mak Limah pernah bagi tahu, jumlah ataupun semuanya adalah kata kunci bagi operasi apa? Operasi tambah. Bila kita dah tahu kata kunci dia, kita pun bolehlah bina ayat matematik. Macam mana ayat matematik? Macam tu. 23 tambah 9 sama dengan berapa? Ini ayat matematik. 23 tadi stamp Malaysia, tambah tadi sebab kita dah tahu dia punya kata kunci dia. Jadi tambah, kata kunci dia adalah operasi tambah. 9 adalah stamp Singapura. Bagi kita untuk menjawab soalan ni, kita tukarkan dalam tempat ni, tempat dia kita nak kena jawab soalan ni, cara dia. Dia buat petak ni untuk kita letakkan cara kita dapat jawapan. Okey, Mak Limah memilih menggunakan kaedah bentuk lazim. Okey, anak-anak boleh buat macam ni. Okey, 23 tambah 9. 3 tambah 9 sama dengan 11 Kalau ikut dekat sini, sama dengan 11. Tapi kita dah belajar kan hari tu kan? Kalau 11, satu kita letak di bawah dan satu lagi kita akan naikkan di atas. Kemudian 1 tambah 2 sama dengan 3. Jadi, ayat matematik dia tadi 23 tambah 9 sama dengan 31. Dan semuanya ada berapa? Semuanya ada 31. Okey, kita selesai soalan pertama. Kita pergi soalan yang kedua. Soalan kedua, Amin ada 9 postcard, Jasno ada 9 postcard. Kira jumlah postcard mereka. Pertama sekali tadi cikgu cakap, kita kena dapatkan data ataupun jumlah dekat dalam cerita ni. Kita ada dua jumlah kat sini, 9 dan 9. Apa yang 9 tu? 9 postcard Amin dan 9 postcard Jasno. Okey, kemudian apa dia punya kata kunci dia? Kira jumlah. Kira jumlah kat sini kan. Jumlah postcard mereka. Okey. Kita letakkan dulu berapa postcard Amin tadi, kita dah dapat jumlah dia kan. Postcard Amin ada 9, postcard Jasno ada 9. Okey, bila kita dah dapat jumlah dia tadi, barulah kita bina ayat matematik. Ayat matematik dia, kita ambil postcard Amin 9 tambah tadi sebab dia punya kata kunci jumlah kan. Tambah 9 postcard Jasno. Kemudian nak dapatkan jumlah ni, kita buat bentuk lazim. Okey, kalau dekat sini kita buat bentuk lazim, ataupun anak-anak boleh guna kaedah cara lain. Contohnya nak lukis. Nak buat 9 postcard, buat kad kecil-kecil sini 9 contoh. Tapi kita kena buat kalau postcard kena lukis postcard lah. Kena buat kecil-kecil kad tu kan. Ni postcard sebelah ni. Kita susun 9 dan 9. Okey.
Yang ni bentuk lazim. 9 tambah 9, jawapannya adalah 18. Macam ni cara letak dia, 18. Jadi, kata ayat matematik tadi, 9 tambah 9 sama dengan 18. Jumlah postcard mereka adalah 18. Okey, kita pergi soalan ketiga. Nisa baca 8 kad cerita, abangnya baca 10 kad cerita. Kira beza kad cerita mereka. Pertama sekali, kita kena cari data ataupun jumlah yang ada kat dalam cerita ni. Kita ada data dia, kita ada 8 dan 10. Apa itu 8? 8 itu adalah kad cerita Nisa, 10 adalah kad cerita abangnya yang dibaca. Kemudian, kata kunci dekat sini adalah beza. Okey, kata kunci dia adalah beza. Bila beza, anak-anak dah tahu kan? Mestilah cerita dia tentang tolak. Okey, sekarang kita kena masukkan data tentang Nisa. Nisa baca berapa tadi? Nisa baca 8, abangnya baca 10. Ni kita kena letakkan dulu. Setelah selesai kita buat ayat matematik. Ni ayat matematik dia. Okey, ayat matematik dia, kita kena ambil jumlah yang besar untuk tolak jumlah yang kecil. Jumlah yang besar tadi 10, kita nak tolak dengan 8. Okey, 10 tolak 8. Sama dengan berapa? Kemudian kita tukarkan dia dalam bentuk lazim. Macam ni. Okey. Macam mana Mak Limah cakap hari tu, kalau kita buat bentuk lazim 10 tolak 8, 10 tolak 8 ni kita boleh je nak tolak terus. Kan? Kita dah tahu dah 10 tolak 8 jawapannya adalah 2. Kan? Tapi kalau kita buat pinjam pun sama. Kalau kita pinjam macam ni kan, sifar dia tolak 8 kan. Jadi sini kosong, sini jadi 10. Sama juga, 10 tolak 8 sama dengan 2. Jadi beza kad tadi adalah 2. Macam tu. Okey, kita pergi kepada soalan yang keempat. Ada 35 mangga, 12 mangga telah masak. Berapa mangga yang belum masak? Okey, soalan ni pertama sekali kita cari dulu dia punya data dia yang kita nak selesaikan. Data dia adalah 35 dan 12. 35 adalah mangga, semua jumlah mangga. 12 adalah mangga yang telah masak. Jadi soalan dia, berapa mangga yang belum masak? Dekat sini, kalau dia ada perkataan semua ni, kita jangan keliru. Dia boleh, memang kalau perkataan semua dia boleh tambah. Tapi kalau kita tengok soalan ni, dia ada 35 mangga, 12 masak. 12 masak ni maksudnya, kalau kita ingat kata kunci yang Mak Limah dah nyatakan diasingkan kan. 12 masak ni diasingkan. Jadi yang tak masak tu berapa? Itu adalah kata kunci bagi tolak. Yang ni susah sikit, anak-anak kena faham betul-betul. Kata kuncinya adalah operasi tolak. Okey, bilangan semua mangga berapa ya? Kita tengok. Okey, kita dah dapat dari 35. Bilangan mangga yang masak adalah 12. Jadi ayat matematik dia 35 tolak dengan 12. Kemudian kita buat bentuk lazim. 35 tolak 12. Yang ini tak perlu pinjam sebab dia boleh tolak seperti biasa. 5 jari buang 2 jari jawapannya 3. 3 jari buang 1 jari jawapannya 2. Jadi kita ada mangga yang tak masak sebanyak 23 biji yang belum masak. Okey? Faham semua kan? Okey, kita pergi soalan yang kelima. Ada 14 karipak kentang dan 12 karipak daging. Kira jumlah karipak itu. Okey, kita dapatkan dulu data dia. Data dia adalah 14 dan 12. Okey, setelah kita dapat data dia, kita tengok apa yang kehendak soalan ni dan apa kata kunci pada kehendak soalan ni. Dia kata kira jumlah karipak. Kira jumlah karipak. Bila jumlah, kita dah tahu dah soalan ni dia adalah operasi tambah. Okey, kita pun buat ayat matematik. 14 karipak kentang, kita nak tambah dengan 12 karipak daging. Jadi kita masukkan dalam bentuk lazim. 4 tambah 2 sama dengan 6. 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi
Jumlah karipak yang semua karipak tadi adalah 26. Okey, dua-dua karipak daging dengan karipak kentang, jawapannya adalah 26. Okey, kita pergi soalan yang terakhir. Jadual bagi bilangan murid kelas 1 tekun. Ni jadual budak kelas 1 tekun ya. Kalau murid lelaki ada 16 orang, murid perempuan ada 21 orang. Kat sini kita dah nampak dah ni dia punya data dia punya data dia. Ni dah nampak jelas dah ni tak. Dia sebab dia bukan dalam bentuk cerita, dia cerita dalam bentuk jadual. Okey. Apa kata kunci dia? Dia kata suruh kira jumlah murid. Ni jumlah murid. Bila kira jumlah, kita dah tahu dah dia nak tambah. Kita pun buat ayat matematik. 16 tambah 21. Kemudian kita tukar dalam bentuk lazim. 16 tambah 21, 6 tambah 1, 7, 1 tambah 2, 3. Jadi, jumlah murid kelas 1 tekun, semuanya campur lelaki dan perempuan adalah 37 orang. Okey, itu sahaja untuk latihan hari ini. Maklimah harap dengan video ini anak-anak boleh buat dan faham cara-cara untuk kita menyelesaikan soalan yang berbentuk penyelesaian masalah. Okey, setakat ini sahaja. Sekian, terima kasih. Semoga anak-anak berjaya dunia dan akhirat. Jadi maklimah sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.